Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء يا فاطر السماوات والأرض اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala, boleh kita berjumpa pula di dalam ruangan pengajian tentang mas'alatul iman, iaitu cara kita nak meningkatkan iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, cara kita nak beriman dengan Tuhan, bagaimanakah Tuhan nak uji kita tu sebagai orang yang beriman, cara kita tu nak beriman dengan Tuhan macam mana. Maka pasti kita kena dengarlah Tuhan menyata macam mana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyata macam mana. Itu sekadar tu menajah dah kita daripada seksa ya Allah Subhanahu wa taala janji kepada orang-orang tidak beriman. Tak payah kita dalam masalah kita nak mencapaikan itu maqam, itu pangkat, mudah sahaja. Akan tetapi kita kena usaha menututi ilmu pengetahuan daripada orang duk mengajar tentang hukum-hukum Tuhan, cara-cara kita nak mengenal Tuhan. Terutamanya iaitu orang yang duk bacanya ayat-ayat Tuhan kepada kita, dan orang duk bacanya hadis-hadis hak Nabi Tuhan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk baca kepada ummah tu. Itulah tanda kata dia tu nak bawakan kebaikan, nak bawa kita tu menujukan kepada kebaikan dunia maupun di akhirat nanti. Jangan kita terlupa, jangan kita kani, jangan kita kiri. Nampak tu tak? Tu dia. Dan masalahnya, cara kita nak beriman dengan Tuhan ni, kita pegang dengan cara jazah. Kita pegang dengan cara jazah tiap-tiap perkara hak Tuhan nak mengenalkan diri dia tu. Molek kita sebagai orang Islam ni, akhir zaman dah kita duduk ni, korong ke-15 dah kita duduk ni. Tak berapa lama lagi ke setara mana Tuhan apa nama kandak setara mana, wallahu alam lah.
Akan tetapi ayat kita duduk di korong yang terakhir. Jauh dah kita dengan jalan ni, iaitu apa nama ni, jalan ni di sini maksud kata masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita ni jauh sangat. Sebab itulah kita nak dengarnya daripada saka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada kita. Cara kita nak beriman kena dengar hak tu. Pasti kena dengar hak tu. Kalau kita nak kenal Tuhan, nak mengaji masalah iman, hak mula sekali kita kena kenal. Kena dengar ayat Tuhan lah mana. Dengar hadis Nabi macam mana. Maka tak sah duk jadi kiri dan kanan lah. Apabila Tuhan royak tentang hal dia, tentang perbuatan dia, yakin dan jazam putuh di hati kita kata benda tu benar. Awak apa boleh kecek lagu ni? Kerana Quran kita ni we ingat molek. Hadis Nabi pun serupa. Kata dia ni tak ada kehendak tak baik dengan kita. Kalulah Quran ni kehendak tak baik lagi dengan kita, nah, ataupun hadis Nabi ni kehendak tak baik lagi dengan kita, nah, secaya kita ni tak ada tempat nak gantung dah lah. Sebab itulah ulama-ulama yang duduk di dalam jalan ni as-sunnah, jalan ni ahli sunnah terutamanya, dia banyak kan sebut di lidah dia ayat Quran dan di lidah dia hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan didengkikan oleh musuh-musuh bagi ahli sunnah. Tuduh berbagai-bagai tuduhan terhadap orang yang sebut di bibir mulut dia ayat Quran dan hadis Nabi. Dengan beberapa perkataan itu nak kita tahu kata orang yang lemah ni dia tak ada cara yang lain melainkan cara tuduh saja. Orang kalau lemah tu gitulah jalannya dia. Sebab itulah Nabi Muhammad tu dikena kata gila ratik. Nah, tok syair ratik, tok sihir ratik, penipu ratik dan sebagainya. Kenapa? Perkataan itu mari danu, mari daripada orang yang lemah. Nak bawa hujah, nak mengatasi hujah hak Nabi Muhammad wari. Supaya tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa ya ada orang-orang seumpama tu. Kita perhati tengok. Kalau orang suka tuduh kepada orang nak cemarkan jalan ni, orang nak bawa klik kepada Quran, bawa klik kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia tu kanak tak baik dengan kita. Dan dia pegang di hati dia kata apa hak Tuhan royak ni adalah sesat lagi kufur. Sedangkan Tuhan kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi pada pegangnya dia hak dia duk pegang, hak dia duk bawa tu dalalun lil muttaqin. Sesat bagi orang yang beriman. Sesat bagi orang yang bertakwa. Itu tak serupa jalan ni. Di antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahlul ahwa wal bid'ah tak sama. Sebab itulah cara kita nak kenal Tuhan ni, jalan ni ahli sunnah ni dia terang molek. Kerana dia tupai Tuhan. Pak orang hak baca tu pun bukan orang hak pesing kata tak ada menututi ilmu. Bukan tak ada meluluskan pengajian daripada kaki-kaki tangan-tangan ulama dah. Ya royak dengan cara nyata, baca dalam kitab we dengar, baca ayat Quran we dengar, baca ahli tafsir we dengar, terutama tafsir daripada kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah ni lambang dia ya tak payah kita nak cek. Yang pertama dia kata masalah kita nak kenal Tuhan ni kita kena mendahului wahyu di atas akal fikiran kita dan rasa kita. Itu jalannya dia. Khijau bagi akal iaitu faham syarak. Bukan khijau bagi akal jadi imam bagi syarak. Tak. Nampak tak tu? Sebab itulah ahlu hak bukan ahli sunnati wal jamaah tu duk sangat-sangat berdengki kepada mereka ini buat berbagai-bagai rancangan tapi tak berjaya. Jaya satu ya. Jaya apa tak banyak.
Sebab Tuhan tak akad. Gapo jaya tuduh? Tuduh, kata, mengejek, menganying dan sebagainya. Semua tu adalah sifat orang-orang yang lemah belaka. Sifat orang yang dok lawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Tu dia. Maka kita sebagai orang Islam tak patut, tak layak kita nak ambil perkara-perkara tu mai dok guna di dalam hidup kita. Terutama kita sebagai orang yang Islam, orang yang beriman. Nampak tu tak? Pada perjumpaan kita sekali ni, kita nak mari tengok sedikit cara kita nak beriman dengan Tuhan kita. Tuhan kita ni mula sekali kita beriman dengan Tuhan ni apabila kata antu'mina billah. Kita beriman dengan Allah ni, beriman gara-gara mana dengan Tuhan? Kita kena tanya diri kita, beriman macam mana kita ni? Kita ni macam mana kita beriman dengan Tuhan? Yang pertama sekali katanya ulama, yakni kita kena beriman kata Tuhan tu mempunyai ada sungguh. Makna kena beriman kata Tuhan tu ada. Ada tu makna kata gulawaya tak ada lah. Ada berapa Tuhan kita? Ada zat dia. Makna wajib kita kena beriman kata Tuhan kita ni mempunyai zat. Zat yang bersih dan tidak ada kekurangan dan tak menyerupai dengan segala-gala makhluk. Tu hak mula-mula sekali kita kena beriman. Yang kedua, kita kena beriman kata Tuhan kita mempunyai nama-nama. Di zat Tuhan tu ada nama-nama yang Tuhan menamakan dirinya sendiri. Kita nak tak nama Tuhan tak boleh. Kita kena dengar kata Tuhan tu royak kata ya nama gapo. Walillahil asmaul husna, bagi Tuhan tu nama-nama yang elok. Tu dia. Yang ketiga, kita kena beriman kata Tuhan kita ni mempunyai sifat dia. Mempunyai sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Ambil dana sifat-sifat tu, hak Tuhan royak. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Tu. Maka itulah dinama kata kita beriman dengan Tuhan. Beriman kata Tuhan tu ada, zat dia tu bukan ada lah kira-kira. Kalau bahasa Sia kata tak, bukanlah kira-kira tu makna ada Tuhan dalam cintanakan, dalam kira-kira saja. Itu bukan. Tuhan kita ni ada pada kharij. Pada perkataan ulama kata ada sungguh. Ada sungguh ni macam mana Tok Guru? Makna ada dia tu bukan makhluk lagi. Makhluk suku dia tu suku. Tu makna ada Tuhan. Kemudian Tuhan kita ni mengenal kata dia tu nama Allah, dia nama Ar-Rahman, dia nama Ar-Rahim. Hingga akhir. Yang ketiga, Tuhan royak kata dia ni mempunyai sifat kesempurnaan. Tu. Kita nak duduk atas muka bumi ni berapa tahun pun ikut. Tapi wajib kita kena beriman dengan tiga perkara tu. Kalaulah kita ni sebagai orang yang beriman. Nak beriman dengan Tuhan, antuk minabillah, kena beriman tiga perkara sini. Wajib kena beriman. Maka tak sah duk royak kata apa hak Tuhan duk royak dalam Quran tentang hadiah, itu bukan maksud Tuhan nak, tak sah pandai-pandai. Maksud hak Tuhan nak tu hak Tuhan royak bagi diri dia. Cuma daripada ahlul ahwa, daripada ahlul bidah yang lagi pahal lain daripada hak Tuhan nak tu, hak tu lain. Hak tu kerja dia. Tapi ada di kalangan ahli sunnah hak faham maksud sebagaimana Tuhan nak. Ada. Maka kita tak sedap bergaduh lah. Kita bukan ahlul ahwa, kita bukan ahlul bidah. Nampak tak tu? Kita ahli sunnah, kita turut hak sunnah. Sunnah mana jalan ni hak Nabi royak. Sudah, turut ikut tu. Tu nak kita faham, jadi molek. Baik. Kalau gitu, salah satu daripada benda yang wajib kita kena beriman dengan Tuhan kita tentang apa nama
Sifat dia dan nama dia ni, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Tu dia. Makna kata kita kena beriman kata Tuhan kita ni maha tinggi. Maha tinggi di sisi ahli sunnati wal jamaah ni maknalah mana? Awi faham molek sini. Makna kata maha tinggi di sisi ahli sunnati wal jamaah jalan mengikut ahli hadis, iaitu tingginya mula-mula sekali, iaitu zat Tuhan hak kita menyabit saat ni tu. Mana zat Tuhan tu tertinggi di atas segala makhluk. Bukanlah dia tu makhluk dan bukanlah makhluk tu dia. Benar suku-suku, benar lain-lain. Dan Tuhan bersifat dengan tertinggi ini adalah sifat zatiyah yang tidak tinggal tangan dengan Tuhan sedia kala. Sebab itulah Tuhan kata wa huwal aliyyu, sedangkan ia itu al-ali. Apa makna al-ali? Makna sangat maha tinggi. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala-gala makhluk. Gapo dia? Iaitu zat dia. Hak mula-mula sekali zat dia. Hak ni lah hak ahli sunnati wal jamaah duk bawa. Adapun ahlul bid'ah wal ahwa, dia tak mahu sama sekali nak isbat kata Allah Ta'ala ni tertinggi zat. Tak. Diri Tuhan tu dia tak beriman kata tertinggi di atas segala makhluk. Tak, dia tak beriman. Dia beriman pangkat Tuhan, kemegahan Tuhan, kuasa Tuhan, hak tu yang tertinggi. Ada pezat Tuhan? Tak. Kita ahli sunnati wal jamaah? Tak. Allah Ta'ala zat dia tertinggi di atas segala makhluk. Pangkat dia tertinggi di atas segala makhluk. Kuasa dia tertinggi di atas segala makhluk. Kemegahan dia pun tertinggi di atas segala makhluk. Semua tadi 4 perkara tertinggi belaka di atas segala makhluk. Hak tu hak kita pergi. Dan hak itulah Tuhan rayak di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi ahlul ahwa wal bid'ah girayak kata hak Tuhan rayak dalam Quran tu itu kalau kita pergi pegang turut Tuhan rayak, nascaya sesat lagi kufur. Nascaya jadi sesat lagi kufur. Itu ya berani sebut di mulut-mulut mereka dengan cara sarah. Dengan cara yang nyata tak takut ke Tuhan. Tu dia. Kemudian kita ni dah. Hak Tuhan rakyat tu adalah pertunjuk. Hak Tuhan rakyat tu adalah hidayah. Hak Tuhan rakyat tu adalah rahmat. Bagi ini ummah. Dengan logik akal pun kita berimanlah tu lah. Kata sepatut layaknya Tuhan ni tertinggi. Zat dia tertinggi di atas segala makhluk. Pangkat dia tertinggi di atas segala makhluk. Kemegahan dia, kuasa dia tertinggi di atas segala makhluk. Semua. Pak bagai itu kita pakai menyabit belaka. Seni kita ahli sunnati wal jamaah. Ahlul bid'ah tak. Ya buai Tuhan tu daripada perwatan. Buai Tuhan daripada nama. Buai Tuhan daripada sifat. Tertinggi sifat saja. Nama saja. Tuhan tak. Ya Allah. Ini apa yang zalim. Nampak tu tak? Maka saya yakin kata ahlul bid'ah ni tak ada patah kita. Ni saya duk kecik ada royak dalam kitab. Nampak tu tak? Tak ada dalam tempat kita ni tak ada. Semua pakai beriman lah tu belaka. Kerana Tuhan royak dalam Quran, kita ni orang hak beriman dengan Quran, beriman dengan Tuhan, kita percaya supaya Tuhan royak. Nampak tu tak? Tak ada kena duk royak kata ayat ni tak leh lagi tu, tak leh gini. Itu adalah jalan ahlul ahwa wal bid'ah. Bukan ahli sunnati wal jamaah qat'an. Bukan langsung. Awak apa kata bukan langsung? Kerana girayak lain daripada maksud hak Tuhan. Seolah Allah kata reti masalah Tuhan lebih daripada Tuhan. Reti masalah hak Tuhan lebih daripada Rasulullah hak Tuhan utuh mari. Ya tak boleh jadi. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi molek supaya nak kita itu lepas diri kita daripada gapo nama kebinasaan dunia dan akhirat. Lepas diri kita daripada ahli bid'ah wal ahwa. Daripada ahli bid'ah wal ahwa tu kita lepas. Karena mereka itu la yughni anka syai'ah.
tidak terkaya, maknanya tak boleh tolong kita sikit pun kalau kita jalan mengikut belakang dia. Walaupun sikit pun kita tak boleh nak tupai dia hari akhirat esok. Kenapa? Kerana dia menyalahi akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Baik. Maka akidah tu orang Islam, iman orang Islam kita, yang orang Islam kita duk beriman mari semenjak daripada dulu lagi. Semenjak daripada nabi-nabi, rasul-rasul dulu lagi, bukan sekadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Tuhan kita ni tertinggi, zat dia di atas segala makhluk ni tercerai. Mana kata zat Tuhan tu bukan makhluk, makhluk tu bukan Tuhan. Berbeza di antara Tuhan dengan makhluk ni lama dah. Semenjak mana-mana lagi. Tapi yang mari di ahlul ahwa wal bidah ni seolah kata nak buang benda tu baik daripada Tuhan. Dengan dakwa kata itulah, dakwa kata bertepat tak bertepat lah. Beberapa soalan, beberapa dakwaan, beberapanya orang panggil kata cara percakapan tak kira. Kerana nak halihnya hati orang Islam yang molek, yang sempurna daripada fitrah, sifat kesemulaan jadi. Nak halih. Nampak tu tak? Nak halih orang kita ni daripada sifat kesemulaan jadi. Sebab itulah jalan ni yang diberjalankan oleh ahli sunnati wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal ahwa, dua jalan ni tak ada mungkin nak boleh himpun sama sekali. Tak boleh nak himpun sama sekali. Kerana apa? Kerana ahli sunnati wal jamaah yang nak bawa pergi mengikut Tuhan nak. Ada pun ahlul ahwa wal bid'ah yang nak bawa pergi mengikut hawa yang nak. Nampak tu tak? Sebab itulah ulama kita ni mari duk nak cerahkan masalah. Nak pergi paksa tak boleh nak paksa. Orang nak ikut hak mana, ikut dia. Nak paksa apa orang. Tetapi jalan ni hak Tuhan nak, hak Rasulullah nyata mari, pasti kita kena bela. Tak boleh sama sekali kita nak pergi cuai. Tak boleh sama sekali kita nak pergi buat senyap, buat tak tahu, tak boleh. Kenapa? Kerana benda tu kalaulah kita senyap, Tuhan pakai orang lain pula. Kerana ini adalah agama dia. Cara hak Tuhan nak hidup atas muka bumi ni, ya guna manusia. Mari dia mempertahankan. Kalau kita tak mempertahan, Tuhan pakai orang lain. Tak sah bimbang. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Banyak mana tentera Tuhan ni. Dia kata manusia saja. Hak lain jadi apa nama orang panggil kata tentera Tuhan juga. Tu dia. Baik. Kemudian dia ni orang apa nama ni? Orang-orang yang nak berjalan lain daripada jalan ni hak Tuhan nak di dalam Quran ataupun dalam hadis hak Nabi nak tu, nak berjalan jalan yang lain. Tak serupa dengan hak Tuhan nak, tak serupa dengan hak Rasul nak. Ada royak kata apa hak Tuhan royak tadi itu. Nah, zahir dia tu menyerupai akan makhluk. Serupa dengan makhluk. Zahir tu bukan apa hak Tuhan nak. Bukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Ya berani bercakap lagu tu. Sedangkan Tuhan royak ke? Tak. Nabi Muhammad royak ke? Tak. Cara nak faham mengikut ahli sunnah ada ke tak ada? Ada, tapi tak mau nak. Tapi tak mau nak faham mengikut tu. Nampak tu tak? Tu dia. Itulah orang panggil kata tabiat. Orang-orang apabila dia ni jauh daripada jalan ni an-nabawiyah ni, gitulah ya jalan. Nak mendahului perasaan hawa nafsu, akal fikiran. Nah, di atas wahyu Tuhan itu membawa pada kita itu tak selamatlah. Diri kita tu jadi tak selamat. Sebab itulah kita ni orang mari Ahmadiyah sama sekali pun walaupun duk kurang 15 dah pun akan tetapi bantasan yang dibawakan oleh alim ulama kita semenjak dulu lagi sampai ke hari ni tu dah ada. Dan jalanan ahli sunnati wal jamaah ni ya tak serupa dengan jalanan ahlul kalam. Ahlul kalam ni kena pada ahlul ahwa wal bidah. Sebab imam-imam mana pun lari daripada ahlul kalam.
Kerana ahlul kalam ni yang mendahului akal fikiran dia di atas wahyu. Dalam masalah perkara yang gaib. Ni masalah yang jadi muskilahnya timbul daripada dua cabang ni. Di antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahli kalam mazmumah. Ahli kalam al-mazmumah yang dicelakan dalam agama kita. Tu dia. Maka dia kata ahlul kalam ni dia kata jalan ni orang-orang dulu dan orang Kamadiyah ni tentang masalah khabaran yang Allah Subhanahu wa taala royak terhadap diri dia tu. Ingat molek. Ahlul kalam dia dakwa kata orang dulu dengan orang Kamadiyah tentang ayat-ayat hak Tuhan royak dia. Nampak tu tak? Tentang hak Tuhan royak hadiah tu dia kata orang dulu dan orang Kamadiyah ni senapak ke sebulat suara kata ayat tadi khabar hak Tuhan royak tadi, hak Nabi royak tadi tunjuk di atas kesesatan. Tunjuk di atas kesesatan dan benda yang Tuhan tak ada kehendak. Makna kata hak Tuhan duk royakkan dalam Quran, hak Nabi duk royak dalam hadis, ia dakwa kata ahlul kalam dakwa kata orang dulu dan orang Kamadiyah dua-dua pihak ni pakat sebulat suara royak kata hak Tuhan royak ni adalah dalun mudil, dalal. Sesat. Setengah-setengah hak berani gila-gila kata kufur. Ya Allah. Ni ada ni perkataan. Yang boleh kita tengok dengan mata kepala itu serah pada orang mengaji belajar lah. Akan tetapi kita ni orang yang pesing kata nak dengar sekadar kata kita nak buat amal, kita dengar daripada alim ulama kita pada. Nampak tu tak? Kita tahu kata siapa setara tu. Umat Islam kita ni siapa setara tu. Royak kata besi ni lebih mahal daripada emas ni kita percaya. La ilaha illallah. Nak royak kata siapa situ orang bawa kita pergi. Royak kata ayat hak Tuhan royak, hak Nabi Muhammad royak tentang hadiah. Kalau kita tengok pada apa hak Tuhan tunjuk tu, pegang mengikut hak Tuhan tunjuk, pegang mengikut hak Nabi tunjuk. Balun, sesat. Balal, sesat jalan. Setengah-setengah hak teruk lagi kufur. Ya Allah, siapa setara tu? Kemudian ia kata wajib kita kena paling daripada apa hak Tuhan royak, hak Rasul royak gi pakai makna lain. Siapa situ? Wajib kita kena gi pakai makna lain hak Tuhan royak lagu ni tak boleh pakai supaya Tuhan royak ni. Tak boleh pakai supaya Nabi Muhammad royak ni. Kalau pakai supaya ni, nascaya sesat lagi kufur. Apabila jadi gitu gak, kita sebagai orang Islam ni nak kenal Tuhan lah mana? Ya tak lagi dah lah. Sutuk pagar kata. Tuhan perkara yang gaib. Kita orang ngaji tak banyak. Mari pula dengar kata hak Tuhan royak ni sesat nah. Hak Nabi royak ni sesat nah. Tak boleh pakai lagu tu. Pak kita nak pergi gatung mana lagi? Sebab tu saya royak kata mereka ini pergi kata zalikal kitabu la raiba fih dalalun lil muttaqin. Sesat bagi orang yang beriman. Kita ahli sunnah zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Pertunjuk bagi orang yang beriman. Itu hak pergi panggil lisanul hal. Keadaan ke tingkah langku daripada ahlul ahwa. Kita bukan ahlul ahwa tak kena duk berasa gapo lah. Saya yakin kata moh kita ni kalau ada pun tak ramai. Barangkali tak ada langsung. Nampak tu tak? Tu. Maka kita tak kena duk berasa hati gapo sebab kita bukanlah tu. Kita tak ada royak kata Quran hak Tuhan royak hadiah hadis Nabi hak Tuhan royak, hak Nabi royak hak Tuhan sesat lagi kufur. Kita tak pergi lagu tu, tak apa. Kita kena beringat ya diri kita daripada kata lagu ni salah cara faham lagu ni.
Tuhan kata zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, demo ni kata zalikal kitab la raiba fihi dhalalul muttaqin. Pada makna tu ayat yang tak kuasa nak ubah, tapi makna tu yang ikut tu. Sebab tu dia kata hak Tuhan raya ni bukan maksud. Tu dia. Tujuan apa nama ni, natijah gapo tu. Hak kita faham gapo tu, kata hak Tuhan raya ni bukan tujuan. Hak Tuhan raya ni bukan maksud. Gapo tu hak kita faham. Faham kata dia pergi kata hak Tuhan raya ni sesat. Hak Tuhan raya ni kufur. Hak Nabi raya ni sesat. Hak Nabi raya ni kufur. Nak pergi tak boleh. Kalau kita pergi, jadi jatuh di dalam kekufuran, jatuh di dalam kesesatan. Kabar tak pergi kita demo nak bawa pergi kan? Ni nak kita faham, we tahu. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Kemudian, dia kata, kalau gitu, hak Tuhan raya kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk ni, pak kita nak buat lagu mana? Dia nak pergi supaya Tuhan raya, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya, tak boleh dah. Kita nak buat lagu mana? Kita nak buat lagu mana? Kalau kita pergi supaya Tuhan raya, Nabi raya, dalun mudil. Sesat lagi menyesat. Hak ni hak takut ni. Apabila dia takut gitu, dia buat teori tu baik main lagu tu. Mana buat lagu mana? Nak wi kita tu, nak wi orang awal tu percaya juga nak buat lagu mana? Kita buat gini. Buat kan? Orang dulu gapo makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Orang dulu tak tahu. Surah Tuhan. Gapo makna ya surah Tuhan? Belag dia. Kita pergi kata ini ayat Quran tapi surah Tuhan. Gapo Tuhan raya? Tak tahu. Sudah dengan Tuhan, wi Tuhan caralah. Tapi hak Tuhan raya tu bukan maksud juga. Tu dia kata orang salah pergilah tu. Ataupun orang dulu pergi lagu tu. Orang kemudian, Tuhan raya ni, Ar-Rahmanul Istawa, mana tertinggi Tuhan di atas segala makhluk ni, di atas arasy ni. Bukan. Maksud dia, gapo? Maksud dia boleh jadi mengetah. Yakin tak mengetah? Boleh jadi. Boleh jadi dah hak lain, boleh jadi milik. Boleh jadi dah hak lain, boleh jadi itu, boleh jadi ni. Orang panggil, makna tidak tertentu hak mana-mana. Boleh kau tu, boleh kau ni, boleh kau tu, boleh kau ni. Kalau pakai tu pun Tuhan raya, tak boleh sesat. Sebab maksud hak Tuhan raya tu Tuhan tak ada nak lagu tu. Ini apa yang kata wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dogi kecek ha Tuhan sedangkan kita tak tahu. Lebih teruk daripada apa-apa lagi. Ni perkara nak uji kita, masyarakat kita ni, terutama kita nak turut jadi orang beriman ni, kena pegang jadi molek masalah. Kalau kita pegang tak molek masalah ni, dia punuh habis. Punuh diri kita ni, biar nak tanggung diri kita. Hak Tuhan dok royak, kita kata bukan maksud. Pak Tuhan royak dah kata ya bukan maksud lagu tu. Tak. Pak Nabi royak dah kata ya tak ada nak maksud lagu ni. Tak. Pak kita pergi pandai-pandai. Pandai di atas Allah Ta'ala, pandai di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak leh lagu tu. Alhamdulillah, tapi umur kita tak ada ahlul ahwa ni. Ya tak ada orang berani sepatara tu, tak ada. Tapi dok royak takut kata kena beli payung dulu belum pada nak hujan nak mari. Beli dulu baju sejuk belum daripada sejuk tu nak datang. Kena cedek taruh. Nampak tak supaya orang dok sekarang ni lah dok cocok obat vaksin ke apa nama ni belum pada nak tipu penyakit afanallahu wa iyyakum, faham dulu. Ni nak royak we tahu kata cara tu tak kena. Lah mana pun tak kena. Buat apa? Kerana dok gi royak lah mana ni royak tak Tuhan royak ni tak kena. Royak Nabi royak ni tak kena. Sedangkan Tuhan royak hadza kitab ni bayanul linnas, kenyataan bagi manusia. Tibyanan likulli syai', keterangan bagi semua benda. Nabi Muhammad tu sepasih-pasih orang, sebijak-bijak orang. Fatanah lagi berapa sifat Nabi cukup lekat. Nah, sifat Nabi tak boleh lagi berapa nama lagi royak dengan cara jelas kata ni maksud hak Tuhan nak lah ni. Lepas tu Nabi tak ada syukurai langsung tinggal gitu. Tu nak ayat kata ulama hak jalan mengikut hak Islam nak sungguh ya tak tu maksud dah. Nampak tu tak? Hak tu hak maksud dah. Cuma kita duk faham dengan cara ahlul ahwat dia, duk faham cara dia tu. Hak tu apa yang kata faham dia. Kena tanya orang hak ahli sunnah tu dia pergi faham lah mana situ. Kena tanya dia, jangan duk hurai ha kita, tak boleh.
Kena tanya diri kita ni, kata kita pergilah mana. Tu, kita ni pergilah mana tentang ayat hak Tuhan royak tu. Ahli sunnah tu pergilah mana. Ambil ulama ahli sunnah seorang, dua, tiga, empat. Jangan ambil ulama ahlul kalam mai duk hurai. Tak boleh. Jangan dak ambil ulama hak biasa makan dengan huraian ahlul kalam, walaupun ia bukan ahlul kalam tapi ia kesal dengan ahlul kalam. Tak sah. Ambil ulama hak sunnah sungguh tu, duk tak batas saya tak ada bercampur dengan apa tu hurai. Okey. Perkataan mereka itu ada tak? Ada. Kitab mereka itu ada tak? Ada. Semua ada belaka. Kita nak pergi hurai, bukan dah ambil dalam kocek kita. Semua ni para ulama kita buat mai siap belaka dah. Ya tak sama di antara jalan ni orang ahli kalam dengan ahli sunnah ni ya tak sama. Sebagaimana mau ayat saat ni. Hak ni tak sama. Di Quran tu lagi tak sama. Quran kita pergi kata hadut depan kita ni kalam Tuhan. Lafaz dia tu kalam Tuhan, makna dia tu pun kalam Tuhan, sebab tu kita boleh semai, baca oleh semai. Ahlul kalam ya tak pergilah tu. Kita tahu kita. Kalam Tuhan ni hak duduk depan kita bukan kalam Tuhan. Makna hak menunjuk tu ya kalam Tuhan, tapi lafaz ni kalam Tuhan tak? Tak. Bukan. Makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hasta situ dah dia mau bawa. Tu ahlul kalam, tapi barangkali mau kita tak ada juga ahlul kalam, tak ada apalah. Cuma kita nak royak hak ada dalam kitab. Nampak tak? Hak ada dalam kitab kata macam manakah cara-cara mereka duk apa nama ni, duk nak hurai, duk nak royak kepada kita lah mana. Tu dia. Baik. Kalau gitu dia kata jalan ni orang dulu tentang ayat sifat Tuhan, hak Tuhan khabar mari. Ahlul kalam kata orang dulu surah akan makna. Surah makna kepada Tuhan bulat-bulat, tak tahu kata makna gapo Tuhan nak. Surahlah Tuhan nak lagu mana, ikutlah. Cuma kita ni beriman lah. Kata ayat tu, tapi Tuhan royak gapo kita tak tahu. Ulama dulu tak tahu, surah Tuhan bulat-bulat. Itu panggil surah makna. Sebab apa? Sebab ia pergi kata Tuhan royak tu Tuhan royak dengan lafaz. Pas lafaz hak Tuhan royak tu lafaz mustakmal, lafaz ada makna dah tu. Pas tu ia royak kata lafaz hak Tuhan guna le makna hak Tuhan nak tadi tu, hak Tuhan royak tadi tu. Tuhan nak hak tu sebab Tuhan royak kok tu. Ia kata tak Tuhan tak ada nak lagu tu. Kalau kita pakar supaya Tuhan royak betul-betul itu sesat. UFO. Pas nak buat lagu mana? Tak boleh pakar tu, hak Tuhan royak tu jangan tak boleh. Kalau pakar turut tu penuh email kita ya kata. Lepas tu kita nak pakar lagu mana Tok Guru? Orang ada dua jalan. Dia kata. Dua jalan ni, jalan orang dulu, jalan orang Kamadian ni, pakat nampak belakang. Nampak ke apa? Nampak kata, apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah royak tentang hadiah, perbuatan dia, khabar daripada dia, perkara yang raib itu bukan maksud. Bukan maksud, bukan tuju, bukanlah murad hak Tuhan nak. Qat'an, tak. Lepas tu mari orang dulu serah akan makna, serah Tuhan lah. Ada apa orang hak kamar dia? Nanti kita tengok dulu. Ya makna kita nak uwi lagu mana. Pas makna hak uwi tu tak ada yakin pun. Sekadar yahtamil. Boleh gitu, boleh jadi gitu, boleh jadi tak. Tu nak oyak kata sampai situ. Dia bawa lagi. Nampak tu tak? Tu nak uwi kita faham. Maka hak kita faham tu daripada hak ia duk hurai mari, daripada ahlul kalam duk hurai mari tu tak kena mengena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Tak kena mengena dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanak. Tak serupa dengan ulama salaf sendiri hurai, tak serupa. Ulama-ulama hak dulu belum daripada kita nak mari ke dunia ni dia sifat taruh dah ilmu dia. Ya rakyat tak serupa sikit pun. Kerana ulama salah ni lagi kita akan ngaji, ia pegang kata ayat hak Tuhan rakyat ha dia, hak Rasulullah rakyat ha Tuhan, itulah maksud hak Tuhan nak. Tapi syarat kita kena faham maksud hak Tuhan nak mengikut huraian orang salah tu hurai.
Jangan kita nak fahamnya orang dulu orang salah, gi ambil orang ahli kalam gi hurai tak leh lah tu. Supaya kita jadi learning, kita orang Islam. Maaf lah deh, ambil Tok Cha, ambil duk mengajar kita. Dia tak kena lah tu. Kita orang Islam, ambil Tok Cha pakai kain kuning, ambil diketik. Ambil apa yang kata, gapo bahasa so lagi tu panggil Tok Cha, duk di ketik-ketik orang buzar tu. Ia faham agama, yang mengaji agama Islam, ambil demo tu, ambil duk mengajar kita orang Islam. Ia tak sesuai. Kena ambil orang Islam, hak reti Islam tu, main ngajar kita. Nak faham hak salah, ambil kita salah, main ngajar kita. Tak apa. Jangan ambil kita ahli kalam dagi hukum tahu. Hak salah lah ning dah. Tak okeylah tu. Ya tak kena lah tu. Nampak tu tak? Ni kita nak win apa dulu. Kata gapokah maksud. Hak ya dok ayat kata az-zahir laisa bimurad. Zahir tu bukan maksud hak Tuhan nak. Sebab dia pergi fahamnya ayat Quran hak Tuhan royak, hak Rasulullah royak tu serupa dengan dia. Serupa dengan makhluk. Kufur lagi sesat. Kalau pergi pegang serupa dengan Tuhan royak. Tu sunnah. Punah. Sebab tu jadi punah tu kita jadi wasa hak Tuhan royak tak ada harga. Hak Rasulullah royak ni tak ada wasa ada kemanisan, tidak ada kemah, tak berasa. Duk berasa kata hak, Tuhan royak lagu ni bukan Tuhan nak lagu ni. Duk turut ahlul kalam. Nampak tu tak? Tu dia. Lalu dia ni orang-orang hak pesing kata turutnya hawa nafsu ni kerana pakai ilmu kalam ni dalam masalah nak suluhnya ayat Quran dan hadis Nabi ni tak sebagai metodologi ataupun kelo untuk nak timbangnya ayat Quran, timbang hadis di atas wazan ataupun di atas timbangnya ilmu kalam. Mendahului ilmu kalam di atas wahyu Tuhan dan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ya gi faham lah mana? Ya gi faham kata kalau kita pegang kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk, berdalil dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, makna orang tu menyabik bagi Tuhan itu tempat, ya kata. Tu hujah dia. Menyabik bagi Tuhan itu tempat. Kerana dia kenal Tuhan tu, dia tak serupa dengan ahli sunnah kenal Tuhan. Ahlul kalam dia ada cara faham dia, tapi saya tak mahu nak hurai lagi sini, tak pandai. Orang pengen kata dengan orang yang mula baru nak belajar ni tentang masalah iman di atas jalan ni, orang-orang salafis soleh ni dia tak pandai kita nak ayat situ. Dia faham dia ada dalil hak dia. Tunjuk ke dia. Cara faham dia. Sebab tu natijah tak sama tu. Kita faham kenal Tuhan lagu lain, dia kenal Tuhan lagu lain. Kita kenal Tuhan daripada Tuhan mengenal. Dia kenal Tuhan daripada ilmu kalam dan campur ilmu falsafah. Dia tak sama. Nampak tu tak? Apabila tak sama, situlah tempat yang jadi kata tubiknya khulasah natijah tu tak serupa tu. Lalu dia kata yang pertama sekali buat kesimpulan dia kata seorang tu fardu ada seorang duk royak kata Allah Subhanahu wa taala tu tertinggi di atas arasy. Makna Tuhan tu, zat Tuhan tu ada di atas arasy, makna tertinggi di atas arasy. Yogi pehel lagu mana? Ahlul kalam yogi pehel lagu mana? Yogi pehel kata Tuhan tu tupai arasy. Dan arasy itu tempat bagi Tuhan. Dan Tuhan itu berhajat kepada arasy. Ayat ya tiga tu. Tupai arasy, tempat bagi Tuhan, dan Tuhan itu berhajat kepada arasy. Maka daripada tiga sebab sana itu tu, ia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukanlah di atas maksud hak Tuhan nak. Kenapa? Kalulah kita pergi pakar supaya Tuhan royak gitu, nascaya orang tu tak boleh lari. Wa emo ya isbat tepat bagi Tuhan. Wa emo dia isbat kata Tuhan tu berhajat kepada arah, dan Tuhan itu apa nama? Nak
tupai di arash. Ya tak lagi. Sebab tu yogi hukum kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, az-zahir laisa bimurad. Sebab zahir di sisi dia tu hak ya pahal segera pahal di sisi dia, ya pahal hak sat ni tu. Sebab apa boleh pahal lagu tu? Kerana kalau dalam bahasa orang mengaji, sebab ia pahal Tuhan, kenal Tuhan dengan dalil ikhtisas. Ha, ni bagi orang yang pangkat satu lagi lah, hak hamba royak ni. Tapi ia kenal Tuhan dengan dalil ikhtisas. Yakni, ikhtisas makna menentu. Apabila ia pergi tengok ayat Quran kata Tuhan ini buat perbuatan dia di atas arash, dinamakan dengan istiwa, ia katakan, ia kata Tuhan itu menentukan perbuatan dia di atas arash. Apabila kata Tuhan itu menentu perbuatan dia di atas arash, maka menentu tadi itu berhajat kepada satu muka lagi untuk nak menentukan. So Allah kata Tuhan kita ni ditentukan oleh satu lagi yang kuasa. Sebab tu ia nak pergi pegang, ia nak pergi isbat, tak boleh sama sekali. Kata Tuhan ni tertinggi di atas arash, tak boleh sama sekali. Sebab apa? Ia tepuh dan belawai dan belaga dengan dalih yang faham nak kenal Tuhan. Sebab tu sampai ila yaumil qiyamah, ia tak boleh terima sama sekali kalau Tuhan nak royak. Ni Tuhan royak 7 kali lah ayat Quran. Kalau royak 1 juta kali pun tak boleh nak terima. Ha, kenapa? Kerana dia faham supaya saat ni. Kita ke ahli sunnah wal jamaah, tak, kita tak faham lah tu. Tuhan tertinggi di atas arash. Adakah Tuhan ni berhajat pada arash? Tak. Bahkan arash itu berhajat pada Tuhan. Adakah arash itu tempat bagi Tuhan? Tak. Sebab tu kita kata dia tu ba'inun min khalqi, tercerai Allah Ta'ala itu daripada makhluk dia. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berhajat? Tak juga. Tuhan itu tupai arah? Tak juga. Nampak tu tak? Pas arash tu tepat bagi Tuhan? Tak juga. Sebab kita tak ada kenal Tuhan dengan dalil ikhtisas. Yang menentu pasti kena tentu, benda yang menentu pasti kena ada yang menentu. Kita nak menentu sepang kita nak tak kalah sini, pasti kena ada orang tak. Lalu dia kata Tuhan ni istiwa sini. Istiwa sini makna istiwa sebagaimana Tuhan royak dalam Quran, istiwa atas arash. Maka dia kata kena ada yang menentu. Apabila ada yang menentu tu jadi baru. Apabila baru tak boleh nak jadi Tuhan, sebab Tuhan ni sedia kalah. Dia kira ikut tu. Sebab tu lah mana tak boleh nak terima. Dia hukum kata ayat Tuhan royak, kalau kita pergi pegang supaya Tuhan kata kufur, dalal, sesat. Ini tepat yang jadi benda yang panggil kata tepat jadi inti yang tak serupa di antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul kalam mazmum, tak sama. Dikenal Tuhan tu tak sama dah. Kita kenal Tuhan bukan nanti dengan perkataan yang dibawa datang oleh ahlul kalam, tak. Tak berjiring, tak berjising, tak jauhar, tak arak, tak jauhar firik, tak tu, tak ni. Hanya kenalah tu Tuhan dia. Ada pun ahli sunnah wal jamaah yang tak kenalah tu. Dia kenal mengikut Tuhan raya. Tuhan ni gapo supaya Tuhan menamakan. Ya kau tu, ya tak sama. Nampak tu tak? Mereka ada beberapa dalil lagi. Dalil ikhtisas, dalil tu, dalil ni lagi kita akan sebut. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dia kata, di sisi kita ni, ke ahli sunnah wal jamaah ni, kita ayatlah nah. Kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Tertinggi di atas arash tu sungguh. Tapi Tuhan tu berhajat tak kepada arash? Tak. Kita ingat nak kata perbuat istiwa tu panggil perbuatan Tuhan. Bukanlah tiap-tiap perbuatan Tuhan tu Tuhan berhajat, Tuhan kandak, tak. Kalaulah Tuhan berhajat, Tuhan kandak, Tuhan dok rezekikan kepada kita, makna kepada makhluk tiap-tiap hari ni, makna Tuhan berhajat jugalah kepada kita. Jangan dok giroyak kata, Tuhan apabila ia buat gapo Tuhan berhajatlah kepada benda tu. Tak, bukan lagu tu. Istiwa sifat perbuatan Tuhan, adapun ulu ni sifat zatiyah Tuhan.
Sedia kala lagi sifat tu. Tak boleh nak pergi royak kata apa nama gitu dan gini. Tak boleh. Nampak tu tak? Kita isbat kata Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi di atas segala makhluk, tertinggi di atas arash. Sebagaimana Tuhan royak mari tu tak ada kepastian. Mana tak mesti kata Tuhan itu bertempat di situ. Tak. Kata Tuhan itu berhajat kepada arash sebagaimana ahlul kalam duk pahal tu bukan. Ahlul kalam apabila Tuhan buat maka Tuhan berhajat pada muka tu. Nampak tu dah. Hak kita tak bukan lagu tu. Hak kita bukan lagu tu. Sebab apa? Bolehkah Tuhan ni istiwa di atas arash tapi Tuhan tu tak ada bertempat di atas arash? Bolehkah? Boleh. Tuhan nak menjadi benda hak tak ada ada tu pun boleh lagi. Sebab tu nak ayat kata benda hak ni benda tak ada pelik apa. Ya istiwa di atas arash tapi arah tu bukan tempat dia. Dia tak berhajat pada arah tu. Dia terkaya daripada arash tu. Kena? Tak ada apa. Pergi hak tu. Tak ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah duk gi ayat atas Tuhan ni. Ni arah waktu Tuhan duk gitu. Tupai di atas arah. Apabila hari kiamat esok, arah tu hancur, Tuhan tu jatuh. Itu ahlul kalam duk hurai. Ahlus sunnah walau wahid. Walaupun seorang pun tak ada pihak hurai lah tu. Sebab tu ahlul kalam ni muskilah dia bukan muskilah dengan orang ahli sunnah wal jamaah. Muskilah dengan Al-Quranul Karim. Dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu muskilah dia. Kenapa? Kerana qawaid hak dia mengaji tu dia tak serupa dengan hak Tuhan nak, tak serupa dengan hak Rasul nak. Tu tak? Tu nak kita faham jadi molek. So lagi. Itu masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Satu lagi aamintum man fis sama. Kalimah man fis sama tu. Di sisi ahli sunnah wal jamaah pahalah mana? Di sisi ahlul kalam pahalah lagu mana? Dia kata siapa dia pergi pegang kata aamintum man fis sama tu pergi pegang zahir supaya tu herayak nas ya kufur. Nas caya apa nama? Sesat. La ilaha illallah. Awak pergi kata kepada ayat Tuhan lagu tu. Alas siapa boleh kira ayat lagu tu? Hanya kata fi tak ke mana zarah kah? As-sama' mana langit? Tu dia. Sebab ia tak ada ngaji dengan ulama salah sebab tu jadilah ni. Kalimah saya duk misal sokmo nak kita faham. Kalimah apabila ia duk cara asing, orang panggil kalimah mufrad, ia kita boleh faham lagu lain. Apabila ia masuk duk dalam jumlah, ia faham lagu lain pula. Itu we faham we molek. Kita tak faham situ sebab tu duk gawar kata tu. Duk gawar gi ayat tu tak boleh. Pakar tu pun tu ayat kufur. La ilaha illallah. Sebab tu duk tahu man tu malaikat, alam man tu god tu man tu gani. Ulama salah kata man huwallah. Man tu iaitu kena Allah Taala dah. Kok mana tu hedok le langit ya tak faham tu. Tak faham tak saya mengaji pula so lagi. Orang nak royak tu dah. Orang nak royak ya degil. Tu masalah. Dengar hak orang kata. Nampak tu tak? Tengok kata orang duk faham lah mana. Ni kita salah sutih habuk pun kita tak pernah mengaji. Duk berjalan balik belayang orang hak pasal ilmu kalam saja. Apa nak faham lah mana kita? Ayat Quran ni ayat Quran, hak tu ilmu kalam. Kalau kita tak beriman dengan ilmu kalam walaupun sepatah pun, kita boleh jawab soal mungkar wa nakir. Kita najah boleh masuk syurga. Tapi kalau kita ni pandai ilmu kalam hingga suk langit akhir langit pun, tapi kita buat belakang terhadap Quran hadis, tak selamat nak jawab guna soal mungkar wa nakir. Nak masuk lagu mana dalam rahmat Tuhan. Yang nak faham tak masalah. Nampak tu tak? Tu. Aamintum man fis sama' ni orang salah faham guna. As-sama' di sisi orang salah bermakna ulu. Makna tertinggi. Mu berasa amir ke Tuhan yang ada. Ada mana? Ada tertinggi. Pada Tuhan yang tertinggi. Mu berasa amir pada Tuhan yang tertinggi itu kah? Dengan Tuhan yang tertinggi di atas segala makhluk merasa amir ke? Yogi kok tahu.
Puak-puak apa nama ahli kalam yang kata fi ni makna zarah. Allah Ta'ala ni dia tak duduk dalam makhluk. Ya syarah kikut tu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah tak bukanlah tu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar, lebih hebat daripada makhluk. Makhluk ni duduklah cekak dia, ya. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Duduklah cekak Tuhan, ya. Semua makhluk ni bagaimana? Dan langit ni pun masuk dalam makhluk Tuhan juga. Bagaimana Tuhan nak hidup dalam makhluk tu? Kita pergi faham lagu lain. Hak Tuhan nak lagu lain, kita tak tengok ulama hak syarah supaya Tuhan nak tu, kita tak tengok. Kita duk tengok hak kita saja. Tu payah tu. Nampak tu tak? Man fil ulu. Mana Tuhan tertinggi, yang maha tinggi. Saya duk misal banyak kali datang fis sama ni di sisi orang salah mana tertinggi. Bukan mana dalam langit. Orang hak mutakallimin ahlul kalam dia tak faham kau lain. Fis sama mana tinggi. Itu makna dalam langit dia kata. As-sama tu nak pakai zahir. Dia kata tu mana langit. Dia tak faham kata zahir di situ mana ulu. Dia tak faham ikut tu. Tu dia tak faham ikut tu. Nampak tu tak? Nak pakai zahir, mana kata? Mana Tuhan duduk dalam langit, dia kata. Itu bukan zahir. Zahir di sisi ahlul kalam, tu. Bukan zahir di sisi ahlul sunnati wal jamaah. Supaya kita kata kalimah pecah. Tasawur lagu mana oleh otak, nampak gana oleh otak pecah. Nampak berat gitu pecah. Hacul bo gitu tu mana pecah. Tapi orang sebut tak, duit pecah. Gana pula oleh otak kita. Hacul bo gitu duitnya. Tak. Pergi kata duit gelar-gelar gitu pula. Dah tu dah. Kalimah-kalimah tu lah tu. Tetapi cara pergi tu kena pergi supaya dengan ulama hak ahli sunnah pergi. Jangan pergi supaya dengan ahlul kalam pergi. Nampak? Kalau pergi supaya dengan ahlul kalam, sebab tu dia ayat atas. Kalau turut hak Tuhan gak, turut ayat Quran betul-betul gitu gak. Betul-betul gitu tu hak ia pergi. Bukan turut ayat Quran supaya dengan Tuhan nak. Hak Tuhan nak man fis sama' man fil ulu. Nak kita faham je kok tu hak gi. Sebab tu ulama yang sebut tu, sebab tu Tuhan kata man fis sama' tu. Hak dalam hadis tu, dalam hadis jariyah apa supaya. Tu nak kita faham jadi molek. Saya ada ayat dah dalam ayat Quran tu ada ayat kata alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kalimatul la ilaha illallah tu banding seumpama satu pokok kayu yang subur. Akar dia tu duk cocok tanah dalam bumi dan dahar dia tu fis sama'. Mana fis sama' situ? Mana kan nafis sama' di situ? Mana kata dahar langit ni, dahar pohon kayu ni cocok masuk dalam langit. Gitu. Cuba tunjuk kan, dalam dunia ni mana pohon kayu yang cocok dahar dia masuk dalam langit. Cuba tunjuk boleh sepaham. Di negeri mana, duk mana. Sekarang lah ni boleh tengok di dalam YouTube, dalam gapo, dalam Facebook, dalam gapo. Pakai pukul ramai mari selalu. Tak ada. Wa far'uha fis sama' mana apa? Makna kata dahar dia tu naik ke atas. Tunjuk ke atas. Ya kok tu. Ahlul kalam kata atas bawah ni benda nisbi ya kata. Apa makna benda nisbi? Makna kata benda yang baru datang. Asal tak ada kali. Kalaulah benda ni baru datang di atas makhluk, kita kata okey. Tapi hak Tuhan raya atau wa kana Allahu wa kana wa huwal aliyul wa huwal aliyu tu. Sedangkan ia Allah Taala tu maha tinggi tu. Ayat tu mutasyabihat pula. Tak ada pihak kata ayat tu mutasyabihat. Ayat tu ayat muhkam. Apa? Tekan tak tinggi tekan. Tertinggi juga. Nak lari daripada lubang jatuh kubang lagu ni. Hak ni hak besar. Ni masalah yang kita tak faham kamar dia, kita dah pergi bubuh atas orang. Orang mau tu bergalah tu. Orang mau tu bergalah lagu tu. Sungguh kedak dia bergalah lagu tu. Orang mau tu etika Tuhan tu tupai arah tu. Memang tu etika atau Tuhan berhajat pada arah tu. Orang mau tu etika atau Tuhan tu tepat dia di arah tu. Orang mau tu kata Tuhan duk cakong tu. Hak ni kata Tuhan ni duk menerak ni, duk bubuh. Duk bubuh.
Hak ia dok bubuh mari. Orang tak ada pergi lagu tu. Sebab apa? Sebab ia dok ambil hak ia dok nampak, hak ia dok kira daripada ahlul ahwa wal bid'ah wal ahlul kalam ni, mari dok bubuh kepada ahli sunnati wal jamaah. Dengan tidak ada alasan. Kalau baca dalam kitab tu boleh kira juga. Kita tengok demo ni, etikad ni, tengoklah kitab dia. Okey, tak ada apa. Apabila orang tanya, mana hak kata lagu tu? Ada. Ahlul kalam ni kalau ada, tak kena kita tanya, ya tobek mula. Tapi kalau lah tak ada, dia kata ada. Ada tu mana tak ada dah. Tu nak ayat kata tabiat dia ahlul kalam tu lagu tu. Degeh. Kerah perut ahlul kalam. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata qasiyatul qulub. Kerah degeh. Tak degeh lagu mana dia paling belakang daripada apa nama Al-Kitab wa Sunnah. Iqbal di atas ahlul kalam. Terima ilmu kalam paling belakang daripada Al-Kitab wa Sunnah. Hukum kata hak tu herayak ni tak boleh pakai sepengah tu herayak tu. Tak boleh pakai sepengah hadis Nabi royak tu. Kalau pakai turut gitu kan kufur lah, sesat lah. Alal aqal hak bawah kecil sikit sesat. Hak teruk benar, hak berani benar kufur. Ya Allah. Ini nak ayat kata benda-benda yang berat. Nampak tu tak? Supaya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh dia isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pehai kata man fis sama' ni pehai gua. Mari ambil isteri Nabi. Jadi ayat kata hadis ni mutasyabih ni. Asal ada dakwa. Kenapa? Tak serupa dengan kawan yang hak ilmu kalam, mutasyabih berlaku. Ya Allah. Okey lagu tu. Nampak tu? Ia kata zawwajakunna ahali kunna wa zawwajanillahu min fawqis sab'i samawat. Mengakad nikah akan buat kamu, hei isteri-isteri Nabi hak lain tu, ahali kunna. Makna kata puak-puak ahli-ahlimu, tapi menikah akan daku oleh Allah Ta'ala atas daripada 7 pelapis langit ni. Satu riwayat kata innallaha ankahani fis sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menikah akan daku fis sama', mana fil ulu. Fil ulu ni kita tafsir lagi min fawqi sab'i samawat, atas daripada 7 petala langit. Dia gapo makhluk atas pada 7 petala langit ni, iaitu arasy hak tinggi sekali. Tuhan atas daripada tu lagi. Ahlul kalam royak lah mana, ya tak percaya. Buat apa? Kerana iman dia tu beriman dengan Tuhan royak, dengan Tuhan Nabi royak, dalal wa kufr. Tu hak dia hak sungguh. Ada apa kita ke ahli sunnati wal jamaah? Tak ada apa. Tuhan royak lah ni, Nabi royak lah ni. Kita apa pahal kena. Kata bukan Tuhan duduk dalam langit. Dan bukan Tuhan tu pai arah. Bukan Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Dia tak berhajat kepada makhluk mana-mana. Dan zat dia tu suku daripada makhluk. Makhluk tinggi sekali iaitu arasy. Maka Tuhan tu tertinggi di atas segala makhluk. Kena tak cara faham lagu ni di sisi orang mukmin? Kena. Ni cara hak orang beriman. Ada apa ahlul kalam? Lah, tak boleh. Kalau tinggi kena ada rengai, kena ada rapat, kena berapa. Ni ada bubuh. Tu ahlul kalam. Bahawa apa dok gi royak pandai-pandai Tuhan lebih daripada Tuhan tu apa? Tu. Kalau kata Tuhan ni tertinggi, tak boleh sebab ada rengai. Buat emang rengai. Rengai dok gitu, buat emang rapat dok gitu. Okey. Ahlul kalam dia beriman juga setengah-setengah daripada perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Tuhan boleh tengok akhirat esok ke? Ahlul kalam dia kata, Tuhan boleh tengok di akhirat esok. Tengok dengan gapo? Tok guru. Tengok dengan gapo ustaz? Tengok gapo dengan saudara? Tengok dengan mata. Mata mana? Mata hati ke mata lendir? Mata ning dia kata. Okey, lepas tu Tuhan tu kita nampak dengan mata ning. Tuhan duduk dalam mata kita, keluar pada mata kita. Mikir. Luar mata ya kata. Bukan dalam mata ni. Kalau dalam mata Tuhan makna kata Tuhan masuk dalam tu tak boleh. Luar daripada mata. Baik. Apabila luar daripada mata, kita sebagai makhluk ni ada sakat ter tak? Ada sakat ter.
Makna kata Tuhan dengan makhluk tu ada sakat teh, bukan benda tular-tular. Pasti kena ada rengai juga. Kerana situ boleh, kerana hak tak boleh. Dan benda sama. Cuba jawab jelas sikit ayuhal mutakallimun. Nyata sikit lah mana. Nampak tu tak? Di situ ahlul kalam ni apa yang kata dia reti lebih pada Tuhan ni, ya payah. Payah sungguh. Nampak tu tak? Itu yang mana kata ya payah. Ya duk dia ambil hal makhluk ni nampak supaya Tuhan. Lepas tu dia lepas kata kau orang. Demo tulah tu, demo ni lah ni, demo tulah tu, demo ni lah ni. InsyaAllah. Kita nanti tengok kata hak duk surah tu kena kedak. Dengan jalan ni jadi berjalankan oleh ulama yang kita duk dakwa kata kita ikut dia tu supaya kedak. Gi dengan alasan. Nampak tak? Kita nak bawa hak ahlul kalam. Ijtihad kata amba ni ahlul kalam mendahului akal amba di atas wahyu Tuhan. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seni wa supaya almaniyun. Almaniyun kata sekolah maksudnya. Makna kata semua hukum hakam ni hak tak masuk dengan apa nama qanun wadai, kod mai hak sekarang lah ni tak sah pakai. Walaupun nak sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, nak sebut dalam kitab ulama tak nak kecek, sebut dalam Quran sendiri, sebut dalam hadis, nama tak akal. Jadi gitu seni. Mudah jadi kata kita nak tak pula. Hak kita nyata dah. Kata kita tak wahyu dulu, kemudian akal turun oleh belakang. Apa? Akal kita sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Ya duduk situ. Kita dengan mereka, ya tak sama. Itu dah. Itu nak kita faham dengan cara jelas. Nak kita faham dengan cara jelas. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tanya Jariyah. Tanya Jariyah, aina Allah? Ini perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Datang ahlul kalam sari dua main ayat tak, imam Muslim tak ada boleh kitabul iman, boleh kitabul salah. Ya Allah. Tak tahu ke ayuhal mutakallimun kata imam Muslim tak ada wari bab walaupun kitab. Hak wari bab dan wari kitab tu orang lain, bukan imam Muslim. Tu dia. Akan tetapi Imam Ibn Abi Shaybah sebagai Syekh Muslim, guru bagi Imam Muslim, wari hadis ni dalam kitab apa? Kita tengok Imam Muslim tak wari lah kitab dia sebab bukan tujuan Imam Muslim susunkan kitab tu nak wari bab, wari kitab sebagaimana Sahih Bukhari. Tak. Semua orang ngaji daripada alim ulama tentang Sahih Muslim tu begitu belaka orang kecek. Kita klik Kautsari sore tak ada dengar ulama lain enggak nyanyi. Orang tahu belaka kata Sahih Muslim tu Imam Muslim tak ada wari dalam babul iman atau tak ada wak kitab, tak ada wak bab. Payah wari dalam kitabus salah hak ulama Kamadian ni tak pun tak ada salah. Sebab Muawiyah bin Hakam As-Sulami ia tu ada kambing banyak. Kemudian dia upah Jariyah, orang perempuan, orang hitam, duk jagakan di kaki bukit nu kambing. Satu hari serigala makan kambing. Orang perempuan tu mai royak kepada Muawiyah kata, "Hei tuan, kambing kita ni kena makan seekor di serigala." Muawiyah ni panah, ping tapa di muka. Masuk dalam rumah tak tangi. Sesat aku tapa orang perempuan tu. Sesat. Salah. Lalu ngok gi di sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak gi jumpa dengan Nabi, nak buat lah mana ni, nak buat lagu mana ni, salah ni, nak buat lah mana. Lalu gi jumpa dengan Nabi, hal keadaan Nabi tu duduk semaya dalam masjid. Nabi duduk semaya, payah apa takbir semaya belakang sekali dengan Nabi, tak ada apa. Payah bersin. Apabila bersin tu, dia kata, ya rahmatullah. Dia tak tahu kata ayat tu turun dah. Wa qumu lillahi qanitin, nak jawab. Pada tu tak boleh. Sahabat lain pakat tepuk tangan lah, kata jangan buat gitu. Lalu Muawiyah kata, kok mana pula gini. Dulu tak apa. Nak ayat atau bukan Muawiyah tu orang tak alim, orang tak reti sebagaimana ahli kalam duk tuduh sahabat ni, bukan.
Ia tak tahu ilmu hak tertentu tu tak ada apa. Tok guru mana-mana berkata tahu belakang. Nampak tak? Hak nak kita faham. Lepas daripada semaya, jumpa wisalai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya kata, "Mari ada apa ni?" Tadi kan nampak duk bising di belakang ada apa? Ya royak ke Nabi. Nabi kata, Muawiyah kata, "Aku tak pernah tengok orang yang jadi guru hak molek lebih daripada hak elok lebih pada Nabi Muhammad. Tak jekah aku tak kata hudah aku. Ya kata, ya hajar royak dengan cara molek." Lepas tu Nabi tanya kata, Muawiyah mu ada apa? Ada hajat apa mari jauh ni? Amo ada hajat sikit ya Rasulullah. Amo tapa itu jariyah. Budak perempuan amo ni amo tapa dengan tangan ni. Rasulullah marah. Buat apa kita tapa dia gini. Rasulullah tapa di muka yang marah tak boleh. Sebab salah dengan undang-undang agama. Muawiyah kata, "Amba berasa nak merdeka dah dia ya Rasulullah." "Belalah, amba nak merdeka lah dia. Saya salah dengan dia." Rasulullah kata, "Wari dia dulu." Pak kena kedak ulama tu pergi bubuhkan hadis tu di dalam kitabus solah. Tak ada salah sebab pala air tu duduk dalam kitabus solah. Pak ada Imam Muslim tadi itu, ya apabila dia wari hadis, dia wari seguguk selalu dah. Dia tak ada kerak-kerak seumpama Imam Bukhari. Orang mengaji belaka tapi ahlul kalam ghafil. Orang panggil lalai. Dah bergaduh dengan berjising, tak ada reti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah. Nabi mari jariyah tu. Nabi tanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Imam Muslim mari tu. Atau saudara ya ada kata dalam nuskhah Imam Baihaqi tak ada gitu, dalam nuskhah Imam Malik tak ada. Tak saudara kecek lah tulah, kecek dengan orang duk menoreh. Hak getah tak apa, tapi nak mengecek dapat orang sama-sama orang mengaji malu kok orang. Dalam kitab asma' wa sifat tu atas tu selalu ada ainallah, hadis ainallah. Balik tengok. Dalam Muwatta Imam Malik supaya ada pun riwayat atashhadina alla ilaha illallah. Apa nama man rabbuki? Hak tu orang lain. Bukan hadis tu lah. Hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ni daripada Abu Hurairah. Hadis ni daripada rajulun min ansar. Hadis ni daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Baik. Fardu kata hadis ni nampak kat zahir nampak nak berlawan. Tetapi hak mana? Kalau sahih belaka, hak mana kita nak mendahului dengan ittifaq ulama ahli hadis mendahului riwayat Muslim. Ya kok tu cara. Kita tak boleh nak mendahului hak ilmu mustalah kita ngaji tak boleh belakang dulu. Sebab apa? Sebab kita tahu cara lagu tu tapi tak serupa dengan hawa kita nak. Kita kena wari hak tu. Hak dalam Imam Ibn Abi dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq As-Sana'ani. Daripada Atta, daripada Abdul Malik Ibn Jurayj, daripada Atta, lepas tu daripada seorang, lepas tu ambil daripada seorang sahabat kata atashhadina alla ilallah. Tukar kata Atta tu bukan Atta Ibn Yasar. Ni Atta Ibn Abi Rabah, sebab dia tak ada anak murid Abdul Malik Ibn Jurayj. Orang lain-lain. Tak sama. Hak Muslim ni hak riwayat sahih. Hak nu inqita putus. Tu nak kita faham jadi molek masalah. Pak Nabi tanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Hadis ni ada mana? Hadis ni ada dalam kitab Iman, Al-Iman bagi Imam Ibn Abi Syaibah. Pia Imam Ibn Abi Syaibah, tok guru bagi Imam Muslim. Nak pergi ikut ana pula ahlul kalam. Ni masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah ahlul kalam. Sebab itulah nak dengar ahlul hadis, nak dengar hadis dengar daripada ahli dia. Nampak tu tak? Aina ni Nabi tak tahu kata Zarah makan. Nabi tak tahu. Kan Nabi tak tahu, mana kita tahu, mana lebih kita pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah. Nabi tahu, Nabi tak tahu apa, tapi Nabi tanya juga gini, nak oyak kata bukan tanya tu nak menunjuk kata Tuhan ada tupai di tempat dak. Nak oyak kata tepat hak tak ada dah malaikat zat Tuhan hanya jua iaitu atas pada segala makhluk. Sebab tu Jariyah kata faqalat fis sama'. Jariyah jawab kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Maksudnya Nabi kata i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdeka dia, hai Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia ni orang beriman.
Imam Syafi'i wa'ri hadis ni dalam kitab Risalah. Dan Imam Muslim tegur Imam Malik. Imam Malik kata Umar ibn Muawiyah, Umar ibn Yasar. Itu Umar, Muawiyah bin Hakam. Umar ibn Hakam. Imam Syafi'i kata bukan Umar tok guru yang nama Muawiyah bin Hakam, bukan Umar ibn Hakam dalam kitab Ar-Risalah dia. Hari kita nak pergi kana ke? Imam Syafi'i tak ada ayat tak. Riwayat ni muttarib. Riwayat ni tak boleh pakai. Sebab dia ni menunjuk atas tepat Tuhan berhajat kita ni. Tak ada katalah tu. Tu dia. Bahkan Imam Syafi'i aku kata sungguh Nabi tanyalah tu. Dan Nabi aku kata hak dia jawab tu kena. Bolehkah Nabi aku benda hak tak kena? Tak boleh. Apa? Fa innaha mu'minatun. Tu dia, tu cara. Allahu Akbar. Sebab itulah Imam Zahabi kata di dalam hadis ni ada dua masalahtan. Yang pertama syarat boleh kita tanya aina Allah sebab Nabi tanya. Yang kedua boleh kita jawab tafis sama. Lepas tu Zahabi tanya tambah lagi faman ankara hatainil mas'alataini fa inna ma yunkiru al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia engkar dua masalah ni, seolah kata dia engkar di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dok mana? Jariyah hitam lege orang perempuan ilmu tak ada. Tahu kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas segala makhluk. Kita kilik kita mengaji bertahun-tahun tak mengaku kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Ulama kata lebih jahil daripada orang yang duk pegang kambing lagi. Ni nak ayat kata ulama kata. Itulah benda-benda yang nak kita faham kata benda lagu ni ya Allah, jangan duk buat pandai-pandai lah. Di atas Allah Taala dan Rasul tak leh lagu tu. Tu dia nak kita faham. Faham tu nah. Itulah setengah daripada perkara yang kita nak kita faham pada perjumpaan kita sekali ni. Tu nak kita faham. Ingat molek kata benda hak kita pegang supaya Tuhan royak selama mana kita tak ada royak kata ya tu serupa pada hakikat dengan kita, hak tu jalan ni ahli sunnah. Kalau gi royak kata ya tu serupa pada hakikat dengan kita, itu musyabbihah. Kelas cukup. Besok situ ya seorang rambut. Beriman supaya Tuhan royak, beriman supaya Nabi royak, tapi tak serupa dengan segala makhluk. Hak tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau gi royak tak serupa, itu musyabbihah. Yang tu boleh tahu sudah. Allahu Akbar. Payah ke kita orang beriman ni? Tak payah. Beriman supaya Tuhan royak cukup. Nak gapo lagi? Ya Allah, tak satu turutlah ahlul kalam bugi. Turut hadis Nabi dak ada ni. Turut ulama hana turut belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni belana lagi. Ni saya nak hurai. Tepat nak baca nas, kita baca nas, tak ada gapo. Nanti insya-Allah tepat orang duk simbol benda pelik-pelik kita tu, kita nak tengok nas sikit. Kata lagu mana hak dia duk pegang tadi tu serupa sungguh kedak dengan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Kan dakwa saja semata-mata dakwa kan macam mana? Bukan dia nak balah dengan orang. Nampak? Sekadar kata orang tu tepuh kita, pasti kita kena pergi pada mahkamah atau pergi kepada jabatan polis. Awak apa? Kerana nak pergi ambil hak ya, tak ada gapo kali. Kita dah bawa kereta molek-molek, dia mah tepuh kita. Kereta kita gua mahal. Pana awak lagu mana? Kena bahasa dia mau pun salah dah, mau pun mengaku tak salah. Bayarlah. Sekadar mana hak kita kuasa boleh bayar. Kita pun tak ada nak jadi apa nama zalim demo pun kita tak sebi zalim juga diri kita. Gitu yalah. Nampak tak? Ada royak musyabbihah musyabbihah mujassimah. Ada. Supaya tak ada tepat hak nak buat rajak ke. Hak mana musyabbihah, hak mana mujassimah, hak mana supaya tak ada rajak ke, supaya tak ada kitab, supaya tak ada tepat datang mari. Hanya bukan nak buat sedap mulut kecek masalah ni. Baca dalam kitab we molek. Nampak tu dah? Baca daripada kitab hak salah sendiri tu. Jangan duk baca kitab hak mutaakhirin. Bah kalau baca hak mutaakhirin pun tak ada gapo juga, tapi ambil orang duduk di atas mata saya hak salah tu.
Jangan dak ambil orang ahli kalam dan dengar orang yang berkesan dengan ahli kalam. Mai dak hukum dia atas ahli sunnah. Ya bukan dia lah tu. Hak benar-benar ada ni supaya kita kata nak jadi tu iman ni dalam kampung kita ni ada orang hak bersih, orang hak molek ke apa. Tolak orang tu lah jadi tu iman. Ni orangnya kalau kita katalah orang tak ada berjuruh lagi, gitu lagi ni lagi, kita nak tolak hak tu jadi tu iman. Hak apa? Kerana orang kita. Tak leh lah tu. Tak kena lagu tu. Kita tolak orang hak biasa kata hak sesuai tu. Tu dia. Faham tu nah? Baik. Kalau gitu kesimpulan pada perjumpaan kita sekali ni, ingat molek nah. Kata orang salaf dulu di kalangan sahabat Nabi, tabi'in, atba'it tabi'in dan orang khalaf hak tak ada berkesan dengan ilmu kalam dan bukan ahli kalam, ia pegang dengan cara jelas kata apa hak tu herayak tu maksud. Hak tu herayak tu cahaya, hak tu herayak tu pertunjuk, hak tu herayak itu adalah hidayah. Ada pun orang daripada ahlul kalam hak Tuhan royak tu sesat, kufur, lagi apa nama Tuhan tak ada kandak. Hak Tuhan kandak, hak kita nak bubuh ni. Tu tak serupa cara kita. Nampak tu tak serupa. Tak sah duk royak lah kata orang dulu dan orang Ahmadiyah, orang salah dan orang Ahmadiyah ni ittifaq mereka itu sebulak suara royak kata ayat Tuhan tu bukan maksud dak. Ya tak ada ittifaq. Insya-Allah kita akan gi lagi tentang ini masalah. Kita nak cerah ini masalah. Nak kita fahami molek. Pegawi jelas, pegawi kejak. Kata Al-Quran adalah hidayah. Bukan kitabun dalal. Bukan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kitab yang nyata. Gapo kitab nyata ulama kata? Terang hukum hakik dia tentang khabar hak Tuhan royak terang molek. Tak ada susuk-susuk. Nampak tu tak? Bab hadis, gitu juga. Sebab hadis ni yang nyata lagi di atas Quran tu. Sebab Tuhan suruh tubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Tu cara dia. Maka sumber Quran dan sumber hadis ni dua-dua ni adalah dasar ilmu, dasar cahaya, dasar pertunjuk. Cuma kita dengar daripada tokoh ulama nak jalan mengikut ulama salah, ulama apa yang kata ulama nak turut Quran tu hadis ni dia jalan lagu mana. Tak usah jalan mengikut ahlul kalam. Ahlul kalam kita dengar hak ahlul kalam. Kalau nak ngaji ilmu kalam hang ngaji hak ahlul kalam tak apa. Tapi kalau nak ngaji masalah hak orang dulu pergi lagu mana, orang salah pergi lagu mana, hang ngaji dengan orang salah. Lepas tu tuduh terhadap orang salah lah, kau tu lah, begitu lah, wah tu, wah ning lah. Hak tu panggil kata, kita pegang di hati kata, tak keluar pendapat tu, perkataan tu, malaikat daripada orang lemah nak bawa hujah. Lemah nak bawa hujah mari. Mana kata lemah? Amba ni royak dan tok guru kita dan ulama-ulama kita royak kata, Quran ni hak Tuhan royak hadiah itu maksud hak Tuhan. Pahal tu soal lagi. Nanti kita nak faham, kita ada cara kita nak faham. Demo tak sah kabung lah. Wasna'il fulka bi'ayunina duki korek mata tu hewak perahu nu. Hak tu zahir bagi demo. Bukan zahir bagi ulama salaf. Qat'an. Hak tu demo zahir di sisi demo. Hak tu lah. Hak tu zahir di sisi ahlul kalam. Ada pun zahir di sisi ahli sunnah macam mana? Tepat dia kita akan hurai. InsyaAllah ta'ala. Nak ayat tu wasna'il fulka bi'ayunina tu ala zahiriha boleh pakai lagu mana? InsyaAllah. Ni duk royak atau kalau nak pakai zahir, nak pakai hakikat supaya tu royak, kena korek mata tu hewak perahu Nabi Nuh. Orang tak mikir lagu tu, tak nampak dalam tu malaikat yang nampak Tuhan supaya dia. Dah tu yang nak guna lagu mana lafaz korek nak guna lagu mana lafaz hak pesen lafaz dia guna tu, nak guna lagu mana kalau dia tak nampak sebuah makhluk. Dia nampak dia pergi bubuh orang nampak apa dengan dia. Lagu ni nyanyi. Dia menyakit kamar dia tengok orang tak berobat, dia kata menyakit supaya dia. La ilaha illallah. Tak kenalah tu. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi molek. Faham bagi orang nak faham tak sah, faham tak sah. Tak ada gapo. Kita nak faham pasal kita. Ikut tak ada masalah. Quran adalah pertunjuk. Hadis Nabi adalah pensyarah bagi Al-Quran. Petunjuk kedua-dua. Kalau kita pegang dengan Quran, nescaya
kita tak akan juluh di dalam lubang kesesatan dan kekufuran sama sekali. Syarat mengikut alim ulama yang berjalan mengikut a'immatus salaf. Hak mengikut a'immatus salaf, lepas tu orang duk tuduh kata a'immatus salaf tu gitu dan gini, kita pakai potong terik kata orang hak tuduh orang tu malaikat orang dhaif. Mana dalil kata ya dhaif? Bagaimana kau orang kurih tuduh akan Nabi? Sebab apa yang akan dia tuduh akan Nabi? Sebab Nabi seorang hari. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Mu kata Quran hak kuat hari ni sahih hari satu surah supang hak kuat hari. Tak boleh nak hari tuduh. Sebab tu kalimah tuduh ni adalah orang yang lemah. Lemah ke apa? Lemah tenaga, lemah akal fikiran, lemah hujah dan lemahnya gapo satu lagi iaitu lemah jiwa. Sebab tu kena tuduh. Kalau tak tuduh hilang. Sebab benda-benda ni dia cerah, dia dak tahan juga. Orang buka pelita nak bangun semaya, dia katuk dengan selimut dia. Dia lah tu. Anak kita faham kata orang lemah, tak agak lagi. Kalau tuduh orang ni orang lemah. Kalau kuasa kritik orang di atas wajah orang wari dalil. Ni dalil demo ni gini, kita tak supa sebab gini. Tak apa? Hak mula-mula kita tak az-zahid murad. Zahir tu murad, hak tu hirayat tu betul dah hak tu hirayat. Hak kita tak az-zahid laisa bi murad. Apa sih mana? Hak kita tak az-zahid laisa bi murad sebab demo tu pegang kata ayat tu tu menunjuk data sesat dan kufur. Kita tak bukan sesat dan kufur. Cuba hurai. Di atas dasar mana kata az-zahid laisa bi murad tak ada keluar daripada pegangnya kita kata hak tu tunjuk tu adalah sesat dan kufur. Nampak tu tak? Lepas tu adillah hak ulama kita hari tu daripada kita ahli kalam semua tu siapa dia turut zahir Quran ke apa ni daripada usul kufri ke apa nama kita nak basuh lagu mana nama air sungai ni ke air sungai furak ke nak sungai petaning ke nak basuh ke nak lagu mana nak tengok supaya kita nak berjelaskan kepada apa nama orang-orang sama-sama ahli ilmu gini pun tak ada gapo nampak tak kita we jelas masalah. Ni dok simbol kau orang mujassimah musyabbihah dok simbol kau orang. Ya Allah tak lewat gitulah. Kita orang ngaji kecek we molek. Nampak tu tak? Hak kita kata gini alasan gini. Kita terdak bukan kita lagu ni. Waktu baik. Hak dok gi royak kata korek mata Tuhan mewak perahu Nabi Nuh tu. Baik. Dalam kitab hak ulama, hak demo tuduh tu dalam kitab mana? Dalam kesek mana pia ngajar lagu tu. Ke muka. Tak apa kita nak terima kata kita nak kata pihak lagu ni salah. Kita pun bukan lagu ni. Hak betul bukan lagu tu. Kita nak daripada ilmu-ilmu yang manfaat. Jangan ya ke muka ilmu mari. Kita akan terima dua belah tangan. Tak ada kata hak lain. Kita nak kita pihak jadi molek. Sebab kita ni adalah sama-sama orang Islam. Nak kepada kebenaran belaka. Tu we pihak nah. Situlah dulu pada malam ini. InsyaAllah kita nak masuk kata orang salaf ni dia faham akan makna yang Allah Subhanahu wa taala royak dan hakikat apa yang tersangkut paut dengan benda yang gaib itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ni lagu mana lagi kita akan tengok, kita akan mengaji lagi di dalam ruangan iman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Sebab majlis ni majlis iman. Ni kita nak tolak masalah Tuhan dulu. Nak tolak sini. Cara ada faham lagu ni masalah Tuhan. Pak kita akan kenyok gilah beriman dengan malaikat, beriman dengan gapo. Hak ni hak khusus. Banyak dah alim ulama kita dak buat akan tetapi tak apalah kita pakak buat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak ada gapo. Maka pada malam ni sekadanilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ihfazna min kaydil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.